IGP bidang bagi wawancara ini ialah Cikgu Haji Cik Ahmad bin Daud. Beliau merupakan bekas guru cemerlang subjek sains di Kolej Vokasional Kulim. Seterusnya, selain daripada pencapaian pelbagai anugerah, beliau juga pernah terlibat sebagai penulis buku teks sains tingkatan 2 Kementerian Pendidikan Malaysia. IGP guru bukan bidang bagi wawancara ini ialah Cikgu Nur Hamimah binti Abdullah. Beliau merupakan guru bagi subjek bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Batang Kali dan mempunyai pengalaman mengajar selama 27 tahun. Atribut menurut Kamus Dewan 2002 merujuk kepada ciri khusus pada seseorang. Malaysia telah mengambil tindakan yang pantas melalui pendidikan guru untuk melahirkan guru yang berkualiti dengan menghasilkan standard guru Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 2009. Atribut guru yang berkualiti dalam SGM dikenali sebagai standard yang terdiri daripada unsur-unsur nilai kemahiran dan pengetahuan yang diharapkan dapat menjadi garis panduan untuk melahirkan guru yang berkualiti selaras dengan perkembangan dunia pendidikan pada masa kini. Berdasarkan wawancara yang telah dijalankan bersama dengan guru bidang sains iaitu Cikgu Cik Ahmad Daud, seorang guru sains hendaklah mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Sifat ingin tahu atau inquiry ini adalah sangat penting kerana guru sains itu seharusnya mempunyai darjah pengetahuan yang tinggi dan luas dalam mata pelajaran dan bidang pengajaran mereka. Pengetahuan yang perlu diterapkan dalam kalangan guru sains adalah melibatkan pengetahuan umum dan pengetahuan yang khusus dalam bidang sains. Pengetahuan secara umum merangkumi aspek pembentukan profesi perguruan agar seorang guru itu menjadi lebih berkualiti dan keterampilan. Manakala pengetahuan secara khusus pula melibatkan pengetahuan dalam bidang sains sedari dengan perkembangan sains dan teknologi pada masa kini. Sebagai seorang guru sains juga, kita haruslah mempunyai sifat yang kreatif, kritis dan inovatif. Dalam pembelajaran subjek sains, penggunaan alat bantu mengajar adalah sangat penting bagi membantu pelajar untuk lebih memahami sesuatu proses dengan baik. Oleh itu, seorang guru haruslah berusaha untuk membangunkan suatu kaedah pengajaran yang kreatif. Seperti yang dikatakan oleh Cikgu Cik Ahmad, guru-guru boleh membina alat bantu mengajar yang boleh digunakan di dalam kelas bagi menarik minat pelajar. Ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih seronok. Atribut IGP Sains yang seterusnya ialah kolaboratif. Sebagai seorang guru, kita haruslah bersedia untuk bekerjasama secara individu maupun secara berkumpulan. Oleh itu, guru-guru harus menerapkan nilai kolaboratif di dalam diri. Sebagai contoh, apabila berlaku komunikasi antara guru-guru, kita sebagai seorang guru haruslah sentiasa menyumbangkan idea dan juga memberi pengalaman supaya kita dapat sama-sama belajar dan juga kita dapat memahami apa sahaja yang akan dilakukan. Oleh itu, kolaboratif ini dapat meningkatkan komunikasi yang baik antara guru-guru di sekolah. Seterusnya ialah nilai kejujuran. Sebagai seorang guru, kita haruslah menerapkan sikap kejujuran di dalam diri. Oleh itu, apabila guru-guru bersikap jujur, maka murid-murid akan lebih menghargai mereka. Apabila guru-guru bersikap jujur, maka murid-murid akan mencontohi sikap baik tersebut dan guru-guru akan lebih dihormati oleh pelajar. IGP Sains yang terakhir ialah mensyukuri nikmat Tuhan. Sebagai seorang manusia yang mempunyai pegangan agama, kita seharusnya menghargai dan mensyukuri segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, tidak kira apa sahaja agama sekalipun. Oleh yang demikian, kita sebagai seorang guru haruslah menerapkan nilai mensyukuri nikmat Tuhan kepada pelajar supaya meningkatkan lagi rasa syukur atas kurniaan yang telah Tuhan berikan. Berdasarkan wawancara yang telah dijalankan bersama dengan guru bahasa Inggeris iaitu Cikgu Nur Hamimah, seorang guru bidang bahasa seharusnya mempunyai atribut suri tauladan. Guru yang menjadi tauladan dan panduan untuk para pelajar membentuk sahsiah diri berdasarkan landasan yang betul. Peranan dan tanggungjawab guru bukan sahaja memberi maklumat-maklumat dan memperkayakan minda pelajar dengan pelbagai ilmu pengetahuan, tetapi meliputi segenap aspek pendidikan. Atribut kepribadian guru bidang bahasa yang seterusnya adalah seni keterampilan bahasa. Kemahiran berbahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berbahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Penguasaan kesemua kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan. Kemahiran bahasa yang berhubung dengan kemahiran lisan melibatkan dua komponen asas iaitu mendengar dan bertutur. Di samping itu, atribut yang mesti diterapkan dalam diri guru bidang bahasa Inggeris adalah berdaya cipta. Guru bidang bahasa hendaklah sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah serta pendekatan baharu yang lebih berkesan. Ianya termasuklah penghasilan idea, kebolehan untuk mencipta atau proses pemikiran yang mendorong dalam pencetusan idea baru dan berdaya kreatif. Seterusnya, atribut guru bahasa yang perlu diterapkan adalah versatile. Atribut ini merangkumi 5 aspek iaitu mesra, ramah, menjaga hati, komited dan kekemasan. Hal ini demikian kerana sikap mesra dan ramah dapat mengeratkan hubungan guru dan pelajar serta memudahkan komunikasi dalam membantu dan memantapkan kemahiran dan juga intelektual pelajar.
Dari aspek kekemasan pula, seorang guru bahasa seharusnya bijak memadankan pakaian yang bersesuaian selaras dengan imej seorang guru yang kemas dan komited terhadap profesionnya. Akhir sekali, guru bahasa juga seharusnya menerapkan atribut ketelitian dan secara khususnya bersifat sistematik. Hal ini demikian kerana kesediaan sebelum mengajar di bilik darjah mempengaruhi tahap keberkesanan guru semasa mengajar. Lantaran itu, para guru perlu merancang pengajaran dengan teliti mengikut fasa-fasa yang ditetapkan seperti yang termaktub di rancangan pengajaran harian. Guru juga perlu menyusun bahan-bahan yang akan digunakan secara sistematik agar dapat menjalankan sesi pengajaran secara berkesan terutamanya dalam bidang bahasa. Model pendidikan guru merangkumi model 3E iaitu melibatkan engage, memperkasa, empowers dan membebaskan, emancipates sebagai model proses dan situasi yang bermula pada peringkat permulaan program pendidikan guru yang dilihat dari sudut pengalaman dan amalan dalam pelajaran dan pembelajaran kriteria, penilaian dan amalan, perkembangan kepimpinan guru dan pengalaman klinikal untuk membangunkan konteks dan situasi, dan 3TEM adalah berdasarkan 8 prinsip panduan dan merangkumi 3 dimensi penting iaitu profesional, konseptual dan personal. Persamaan pertama yang boleh dikenal pasti hasil daripada wawancara bersama guru bidang sains ialah dari sifat penyayang yang ada dalam diri guru ini. Beliau mengambil kira keadaan pelajarnya melalui analisis pertimbangan profesional berdasarkan situasi dan bersifat empati terhadap pelajar mengikut keperluan keadaan. Sifat ini sememangnya perlu ada dalam kalangan pendidik. Contohnya, sifat penyayang yang ditunjukkan oleh Cikgu Cik Ahmad Daud adalah dengan memahami tentang perihal pelajarnya dan sentiasa bersifat kasih terhadap mereka kerana beliau menganggap pelajar adalah anaknya sendiri. Beliau sanggup mengambil inisiatif untuk membantu pelajar ini dengan mencipta inovasi yang baru dalam pengajarannya kerana beliau percaya inovasi akan membawa kepada pembangunan kendiri pelajar. Mengajar sains di makmal, okey, semua akan berebut ke makmal sebab nak dengar hari ni apa pula cikgu nak bagi tahu, hari ni apa pula cikgu nak bagi tahu. Kita mengajar satu tajuk yang agak kecil saja dalam konten buku teks, tetapi knowledge yang kita bagi kepada pelajar tu, pelajar tak kena buka komputer. Cikgu ni sebagai macam satu Google yang boleh dia dapat berbagai maklumat. Jadi akhirnya pelajar-pelajar ini bukan dia ingat cikgu yang sains, dia lebih ingat kepada cikgu sains kerana dia seronok belajar sains. Selain itu, persamaan kedua pula adalah dari segi dimensi personal, iaitu merujuk kepada nilai individu, maruah individu, nilai etika, moral, rohani dan estetika, kepuasan diri, sempurnakan diri, komitmen, ketahanan serta kemampanan. Persamaan ini dilihat ada pada guru bidang sains yang telah kami wawancara, iaitu sabar dalam mendidik pelajar. Dari aspek pandangan Cikgu Cik Ahmad Daud, beliau menyatakan bahawa sebagai seorang pendidik harus sentiasa sabar terutamanya apabila berhadapan dengan pelajar yang sentiasa menguji tahap kesabaran. Sifat ini juga boleh dilihat di mana beliau bersungguh-sungguh mengajar pelajar kelasnya dengan tekun dan bersemangat sehingga hampir kesemua pelajarnya mendapat A dalam subjek sains. Hal ini merupakan perkara yang amat memberangsangkan sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah. Saya ada 100 orang pelajar, 99 orang pelajar saya dapat A dan A+, dan ada seorang saja dapat B+. Jadi itu menunjukkan satu rekod yang tinggilah. Dan Alhamdulillah, saya berkongsi experience ataupun pengalaman macam mana saya buat pelajar-pelajar yang sederhana pencapaian tetapi boleh meraih keputusan yang sangat cemerlang. Sampai ada di kalangan waris macam tak percaya anak dia boleh dapat A untuk subjek sains. Seterusnya, persamaan ketiga adalah dari aspek teaching and learning, di mana guru bidang sains menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sama diterapkan dalam kelas, iaitu pengajaran yang berpusatkan murid dan guru. Kaedah pengajaran ini berorientasikan aktiviti dan membina pengalaman pelajar seperti minat, keperluan dan tujuan. Mengikut Cikgu Cik Ahmad Daud, seorang guru haruslah bersikap terbuka kepada murid untuk turut sama dalam mereka membentuk core curriculum. Misalnya, beliau menjalankan teknik belajar sambil bermain agar pelajar tidak bosan untuk belajar serta boleh membuka minda mereka. Beliau juga menerapkan unsur lawat dan jenaka yang berilmiah bagi merangsang para pelajar untuk kekal ceria dan fokus di dalam bilik darjah. Saya potong video-video dalam CD tu, saya ambil part-part yang ada berkaitan dengan sains. Jadi berdasarkan movie-movie yang terkini, bila saya tayangkan kepada pelajar-pelajar seronok, ini cerita itu, ini cerita Avatar, ini cerita apa. Setelah kita melihat persamaan antara IGP UPSI dan juga IGP Bidang, kini kita akan melihat apakah perbezaan antara IGP UPSI dan juga IGP Bidang. Perbezaan yang kita lihat adalah yang pertama ialah unsur humor. Unsur humor ini adalah sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran supaya kita dapat menarik minat murid-murid dan juga kita dapat menarik minat mereka untuk mereka belajar dalam kelas.
Sebagai contoh, sebelum guru memulakan pembelajaran iaitu pada set induksi, guru-guru boleh menerapkan unsur humor ataupun unsur kecintaan di dalam kelas supaya guru-guru dapat menarik perhatian mereka dan mereka akan lebih fokus masa dalam belajar. Guru-guru boleh memberikan sedikit unsur humor di dalam kelas. Jadi apabila guru-guru menerapkan unsur humor ini, maka murid-murid dapat belajar dengan lebih seronok di dalam kelas dan mereka tidak akan bosan. Unsur humor ini dapat diterapkan di dalam kelas dan bukanlah secara berlebihan. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita haruslah menerapkan unsur humor di dalam kelas supaya kita dapat mengurangkan tekanan kepada pelajar dan dapat menarik minat mereka sebelum memulakan pembelajaran. Elemen kecindan. Ni cikgu ingatlah, elemen kecindan. Jangan tak reti buat lawak. Kadang-kadang kita buat lawak, cikgu-cikgu muda buat lawak, pelajar-pelajar kita ketawa sendiri, pelajar tak ketawa pun. Okey, elemen kecindan. Carilah dalam majalah-majalah cerita-cerita pendek yang bunyi macam lawak tetapi bukan tipu, bukan bohong, tetapi elemen itu ada nilai sains dia. Perbezaannya seterusnya ialah penampilan dan personaliti. Sebagai seorang guru, kita haruslah menitik beratkan soal penampilan dan juga penjagaan diri. Penampilan merupakan perkara yang sangat penting dan perlu dititik beratkan di dalam diri kita sebagai seorang guru, daripada segi pakaian, aksesori, solekan, wangian dan sebagainya. Kata Cikgu Cik Ahmad Daud, guru merupakan role model dan contoh kepada pelajar. Oleh itu, apabila guru-guru memakai dan menitik beratkan soal penampilan dan juga personaliti diri, maka murid-murid akan lebih menghormati mereka. Apabila guru-guru mempunyai penampilan dan juga personaliti yang baik, ini juga akan menarik minat pelajar untuk mereka belajar di dalam kelas. Lagi satu, pakaian cikgu pun jangan benda yang sama lah. Jangan pakai benda yang sama saja. Personality mesti dijaga. Kalau kat sekolah dulu orang lain tak, cikgu-cikgu lain tak pakai tie, saya pakai tie. Saya tak kira orang nak kata lagak tak lagak, sebab bagi cikgu lelaki ni bila dia pakai tie, pakai dengan semak baju tie in, tangan panjang, jaga elok-elok, pelajar respect lain. Terakhir, antara IGP UPSI dan juga IGP bidang ialah adab dan akhlak. Sebagai seorang guru, kita haruslah menerapkan adab dan akhlak di dalam diri. Guru merupakan role model dan contoh kepada pelajar. Oleh itu, guru haruslah menjaga adab antara murid-murid, antara guru dan sesama masyarakat. Kita sebagai seorang guru haruslah menunjukkan sikap yang baik, contohnya merendah diri dan tidak sombong. Apabila guru-guru mempunyai pegangan agama yang baik, maka akhlak yang dilahirkan di dalam diri guru juga itu turut baik. Oleh yang demikian, guru-guru haruslah mempunyai pegangan agama yang baik supaya adab dan akhlak di dalam diri juga turut terjaga. Boleh ada pada seorang guru ni cakap bohong. Jadi pelajar-pelajar dia nilai, dia tahu. Kita dulu pun kalau cikgu-cikgu ingat kan, masa kita sekolah dulu, kita tahu ada yang cikgu kita cakap tak betul, ni cikgu ni cakap tipu ni. Okey, walaupun bunyi ringan cakap cikgu ni cakap tipu ni, tetapi impak dia sangat besar. Kepercayaan kita kepada cikgu tu akan hilang. Insan guru profesional bidang harus mengetahui skop tugasan sendiri dan setiap guru haruslah memastikan diri mereka mempunyai atribut IGP yang cemerlang agar dapat memastikan cara penyampaian pengajaran yang sistematik dan efektif. Dalam model IGP bidang sains, terdapat 4 atribut yang sejajar dengan tabi'i sains iaitu mulia, peka, adaptif, inovatif, kolaboratif serta apresiatif. Manakala dalam model IGP bahasa pula, terdapat 7 atribut yang perlu diaspirasikan iaitu suri teladan, teliti, toleransi, futuristik, versatile, berdaya cipta dan seni keterampilan bahasa. Antara persamaan atribut yang dapat dilihat daripada Cikgu Cik Ahmad Daud dan Cikgu Nur Hamimah adalah kedua-duanya berdaya cipta terhadap pengajaran yang ingin disampaikan. Menurut Cikgu Nur Hamimah, beliau menggunakan dan memperkenalkan beberapa kaedah yang mudah kepada pelajar menengah bawah dalam memahami tata bahasa Inggeris iaitu penggunaan singular dan plural dengan memberikan formula Superman. Melalui kaedah kreatif seperti ini, pelajar-pelajar beliau dapat mengaplikasikannya dengan mudah terutamanya ketika menghadapi peperiksaan. Pakai formula Superman. Superman approach. Superman tu untuk singular. Kalau dia seorang, letaklah Superman. She sits. Belakang verb tu ada S. Kalau plural, kalau they, tak payah ada S kat belakang. Dah ramai, dah tak perlu dah Superman, dah kuat dah. Sebagaimana yang dititikberatkan oleh Cikgu Cik Ahmad Daud, beliau sentiasa menyediakan set induksi yang menarik dan kreatif mengikut kesesuaian tajuk yang ingin disampaikan. Beliau juga menggunakan alat bantu mengajar yang menarik seperti menyediakan model, menyunting keratan akhbar-akhbar berkaitan serta menghasilkan video kreatif sebelum memulakan pengajaran di bilik darjah. Cikgu-cikgu kena pastikan set induksi menarik. Set induksi tu kena menarik. Tak semestinya setiap kali subjek kita nak kena yang menarik, tetapi tengok tajuk.
kita cuba sediakan yang menarik. Saya selalu buat begitu. Walaupun dah jadi cikgu lama, set interaksi saya mesti ada. Okey, jadi pelajar tahu yang kita ni bersedia. Selaras dengan IGP Bahasa yang menekankan atribut berinovasi dalam pengajaran secara kreatif dan IGP Bidang Sains yang memupuk atribut inovatif, kedua-dua guru ini dilihat sentiasa berdaya cipta dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran yang ingin disampaikan kepada pelajar. Lantaran itu, atribut berdaya cipta seharusnya diterapkan oleh setiap insan guru profesional agar dapat menarik minat pelajar ketika sesi pembelajaran berlangsung. Selain itu, persamaan atribut yang dapat dilihat adalah Cikgu Cik Ahmad Daud dan Cikgu Nur Hamimah mempunyai hubungan yang baik antara guru dengan pelajarnya. Meskipun kedua-dua guru ini berpengalaman dalam mengajar murid mengikut tahap yang berbeza, sifat adil dalam menyampaikan ilmu amat dititik beratkan dalam menjadikan pelajar berasa lebih dihargai dan disayangi. Melalui sifat adil ini juga, ia akan menyebabkan hubungan guru dengan pelajar menjadi lebih rapat dan mudah untuk berkomunikasi dengan mereka serta dapat memantapkan prestasi kecemerlangan pelajar. Seperti yang dikongsikan oleh Cikgu Nur Hamimah, beliau sering mengambil berat tentang perihal anak-anak muridnya, terutamanya yang kurang memuaskan dalam pembelajaran. Di samping itu, sikap adil dan toleransi juga merupakan sifat positif bagi setiap guru penyayang yang mendidik pelajar dengan penuh kesabaran demi perkembangan setiap pelajar. Different group of students, different approach. Macam saya pernah ajar, I'm still teaching. Okay, one group of boys, kelas tu semua boys. Okay, so saya kena cara approach saya mungkin saya kena tahu apa yang diorang minat. Sebagaimana yang dititik beratkan oleh Cikgu Cik Ahmad Daud, beliau mengharapkan guru-guru muda pada masa akan datang untuk mempunyai sifat yang unggul apabila sudah berhubung baik dengan pelajar, kerana secara fitrahnya, pelajar akan menjadikan guru sebagai salah seorang suri teladan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jadi saya nak pesanlah kepada cikgu-cikgu yang muda ni, sila tingkatkan aura. Aura diri. Aura ni macam magnet, ada gelombang yang boleh mempengaruhi orang lain. Walaupun kita tak cakap apa-apa. Orang berada dekat kita pun orang dah segan dengan kita. Persamaan atribut ini dilihat sejajar dengan IGP Bahasa yang menekankan aspek versatile, iaitu mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar, dan IGP Bidang Sains yang memupuk atribut penyayang, berhemah tinggi dan menghormati. Seterusnya, persamaan atribut guru bidang dan guru umum yang dapat dilihat daripada Cikgu Cik Ahmad Daud dan Cikgu Nur Hamimah adalah sistematik. Hal ini demikian kerana atribut sistematik dapat membantu guru untuk lebih bersedia dan berkeyakinan tinggi sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Menurut Cikgu Nur Hamimah, beliau amat mementingkan persediaan sebelum kelas bermula dengan memastikan bahan yang akan digunakan lengkap dan tersusun. Let's say saya ajar form 4. Okay, so form 3 hari tu dia belajar apa? Okay, you kena make your own homework lah. Okay, apa benda-benda ni, okay, vocabulary ni semua dia patutnya dah tahu. Sebagaimana yang dititik beratkan oleh Cikgu Cik Ahmad Daud, beliau sentiasa bersiap siaga dengan menyediakan rancangan pengajaran harian RPH yang lengkap bagi memastikan sesi PDPC dapat berjalan dengan sistematik seperti yang dirancang. Beliau juga turut menggalakkan semua guru dan bakal guru untuk menguasai setiap topik secara menyeluruh kerana ianya dapat mempengaruhi tahap kesediaan guru sebelum, semasa dan selepas mengajar. Bukan itu sahaja, Cikgu Cik Ahmad Daud turut mengetengahkan kesediaan beliau yang menyediakan sekurangnya 5 kaedah atau teknik mengajar dalam satu sesi pembelajaran seperti pendekatan inquiry, soal jawab pembelajaran abad ke-21. Dalam satu waktu pengajaran itu pun kadang-kadang sampai 5-6 pendekatan kita gunakan. Kita gunakan pendekatan inquiry, pendekatan soal jawab, pendidikan abad ke-20 tu. Di dalam satu-satu waktu tu, jangan amalkan satu. Sekurang-kurangnya 5 kaedah. 5 teknik. Jangan ambil 1 atau 2 saja tak cukup. Sekurang-kurangnya 5 teknik. Justru itu, persamaan atribut ini dilihat sejajar dengan IGP Bahasa yang menekankan aspek ketelitian iaitu ketekunan, sikap kritis, kesempurnaan, ketepatan serta sistematik, rentetan IGP Bidang Sains yang memupuk atribut mulia iaitu sistematik, yakin dan beretika. Meskipun demikian, terdapat ketidaksamaan atribut guru bidang dan guru umum berdasarkan model IGP bidang masing-masing, iaitu Sains dan Bahasa Inggeris. Antara perbezaannya adalah Cikgu Cik Ahmad Daud sebagai guru sains menitik beratkan soal peka dalam dirinya. Peka di sini membawa maksud kepada minat dan sifat ingin tahu, iaitu inquiry tentang alam dunia. Seorang guru sains mestilah menunjukkan keterujaan tentang kandungan pelajaran sains yang diajar. Selain itu, guru hendaklah sentiasa mengaitkan pelajaran dengan kehidupan dunia seharian pelajar agar mereka lebih mudah memahami apa yang guru mereka sampaikan. Sifat guru sains yang kena ada kat cikgu sains ni, dia kena minat sains. Okey,
Okey, kena minat sains. Kalau cikgu sendiri pun tak minat sains, payah. Okey, satu minat kita terhadap subjek sains kita tu sangat luas. Bukan dekat subjek sains saja, konten berkaitan dengan sains tu kena sangat-sangat luas. Berbeza pula dengan Cikgu Nur Hamimah. Beliau menitik beratkan soal seni keterampilan bahasa. Guru bidang bahasa hendaklah menguasai seni bahasa yang lebih puitis, kritis dan fasih. Tamsilnya, Puan Nur Hamimah akan memastikan dirinya memiliki kosakata bahasa Inggeris yang luas berbanding murid-muridnya. Kita kena tahu terminologi, istilah-istilah dalam bahasa Inggeris. So, kalau nak guna buku teks pun boleh, tapi boleh masukkan benda-benda yang lain yang ada magazine ke apa ke, pasal environment ke kan. Masukkan dalam lesson. Selain daripada itu, perbezaan yang seterusnya bagi guru sains adalah sifat apresiatif, iaitu menghargai sumbangan sains dan teknologi. Sebagai seorang pendidik, kita hendaklah memanfaatkan dan menggunakan inovasi pengajaran dan pembelajaran. Lebih penting lagi seorang guru untuk sentiasa mengikuti perkembangan aplikasi digital untuk digunakan di bilik darjah dan menghargai kepentingan teknologi dalam menambah baik capaian diri manusia. Bagi 70% yang kita bawa daripada segala sumber-sumber daripada luar, menyebabkan pelajar-pelajar kita sampai ternganga masa kita mengajar. Perbezaan yang ketara pula dengan guru bidang bahasa Inggeris, iaitu Cikgu Nur Hamimah. Cikgu Nur Hamimah menerapkan sifat berdaya cipta, iaitu suka akan pembaharuan dalam dirinya. Sebagai guru bidang bahasa, beliau perlulah bersifat suka akan pembaharuan dalam dirinya. Sehubungan dengan itu, guru bidang bahasa mestilah sentiasa mengikuti perkembangan bahasa terkini yang semakin meluas. Use the language in front of the students, okay, as much as possible. Sesi wawancara insan guru profesional tugasan KPG 3013 yang telah dijalankan bersama guru bidang dan guru umum sememangnya memberikan pelbagai ilmu dan input yang meluas. Perkongsian yang disampaikan oleh dua orang guru hebat iaitu Cikgu Cik Ahmad Daud dan Cikgu Nur Hamimah sedikit sebanyak telah menyuntik semangat saya untuk lebih bersedia bagi memantapkan ilmu dan pengetahuan yang sedia ada dalam mempersiapkan diri sebagai seorang guru yang berkaliber dan profesional pada masa akan datang. Sepanjang sesi wawancara yang telah berlangsung bersama Cikgu Cik Ahmad Daud, saya berasa kagum dan terinspirasi mendengar perkongsian yang disampaikan kerana setiap yang diperkatakan oleh beliau merupakan satu ilmu baharu yang bermanfaat dalam membentuk atribut seorang pendidik. Sesi wawancara bersama guru umum pula memberikan input kepada saya untuk lebih bersedia dalam menepani pembaharuan sejajar dengan perkembangan teknologi. Saya berharap agar saya berpeluang untuk menjadi seorang pendidik seperti yang ditekankan oleh kedua-dua guru hebat ini serta dapat mengaplikasikan segala ilmu dan kemahiran yang dikongsikan apabila saya menjadi seorang guru kelak. Berdasarkan sesi wawancara bersama IGP yang telah dijalankan, banyak perkara baru yang dapat saya pelajari serta banyak pengalaman yang telah dikongsikan kepada saya semasa sesi temu ramah tersebut. Dapatan daripada kedua-dua temu ramah ini antaranya adalah guru harus mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang luas serta sentiasa menambah ilmu pengetahuan pada setiap hari. Seterusnya, seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini, guru haruslah berusaha menjadikan pembelajaran lebih kreatif, inovatif serta berinovasi di dalam kelas supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan akhir sekali, hubungan baik sama manusia dan juga Tuhan harus dipereratkan agar segala perbuatan kita akan dipermudahkan. Saya berharap agar ilmu ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan saya, maka insan guru profesional di Malaysia akan banyak dilahirkan pada masa akan datang. Berdasarkan wawancara yang telah saya jalankan, dapat saya simpulkan bahawa setiap guru itu merupakan insan yang hebat. Guru bidang sains iaitu Cikgu Cik Ahmad Daud sangat memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi seperti beliau, di mana dapat dilihat melalui ciri kepribadian beliau yang menunjukkan sifat penyayang serta dirinya yang begitu berdedikasi dan cemerlang sepanjang perkhidmatannya sebagai seorang guru. Kegigihan beliau bagi memastikan setiap pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek sains sangat mengagumkan saya, memandangkan bukan semua pendidik mempunyai jiwa yang kental dan semangat yang tinggi seperti beliau. Seterusnya, saya juga turut mempelajari banyak pengetahuan yang baru daripada Cikgu Nur Hamimah yang memberi nasihat agar sentiasa rajin melakukan tugas, pandai dalam mengawal pelajar serta menjadi seorang guru yang kreatif bagi menarik minat pelajar. Akhir sekali, wawancara ini sememangnya telah meningkatkan daya pemikiran saya untuk menganalisis dan menilai sesuatu perkara, terutamanya tentang penyampaian yang disampaikan oleh kedua-dua guru tersebut, yang sememangnya sangat bermanfaat kepada saya untuk digunakan pada masa akan datang. Sebagai seorang bakal guru, program seperti wawancara insan guru profesional yang dijalankan bersama dengan guru-guru dari sekolah memberikan makna yang tersendiri sepanjang pengajian saya. Melalui pelaksanaan program seperti ini, saya dapat memperoleh pelbagai info-info yang signifikan melalui wawancara bersama dua orang guru ini. Sungguh tidak saya sangka bahawa saya akan dapat menemubual dua orang guru yang sangat hebat. Semangat positif yang mereka miliki ini amat menyemarakkan lagi rasa ingin tahu tentang ilmu dan pengalaman mereka sepanjang bergelar pendidik. Seperti yang diduga, sesi wawancara tersebut semestinya tidak mengecewakan.
Bagi saya, kedua-dua guru tersebut mempunyai aura positif yang berbeza dalam keramahannya. Cikgu Nur Hamimah adalah seorang guru yang berperibadi lembut dan sentiasa ada senyuman yang terukir di wajahnya. Manakala Cikgu Cik Ahmad pula merupakan seorang yang mudah diajak berbual dan cepat mesra serta tidak habis dengan teguran mengenai apa yang perlu ada pada diri kami sebagai seorang guru pada suatu hari nanti.